Hello semua, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So, hari ni aku nak cerita kepada korang cerita yang sedikit berbeza sikit daripada cerita-cerita aku yang sebelumnya. So, bagi yang baru kat sini, nama aku Mimi. Hello. Dan selalunya kalau korang datang sini, kalau korang subscribe, korang tahulah video-video yang ada dekat channel aku ni kebanyakannya cerita-cerita pasal cerita crime. Sebab aku memang true crime junkie, tapi only selective one juga. So macam mana tu, aku akan cerita pasal cerita seram kadang-kadang, dan cerita-cerita misteri, dan juga aku cerita-cerita yang macam aneh-aneh lah. So ini cerita yang aku bakal cerita kepada korang ni, cerita yang akan fall under kategori aneh-aneh. Sebab cerita ni, dia bukan cerita sebenar, tapi dia cerita yang dihasilkan oleh manusia. Satu TV series ni lah, tajuk dia Twilight Zone. Tak tahulah kalau korang pernah tengok ke tak, tapi Twilight Zone ni basically himpunan kisah-kisah yang misteri / pelik yang berlaku, yang kadang-kadang macam tak tercapai akal manusia, yang dicipta oleh manusia untuk tujuan hiburan semata-mata. Itulah premis Twilight Zone ni. Aku memang peminat tegar lah. Aku memang minat gila cerita-cerita Twilight Zone, dan aku dah tengok CD pertama dia, iaitu the original one, CD Twilight Zone yang keluar tahun 1959 sampai 1963. Aku dah tengok 5 season tu, dan of course dalam 5 season tu dia ada banyak episod, dan banyak episod tu ada yang favourite aku. So ini salah satu daripadanya, sebab aku memang rancang lepas ni untuk channel ni aku akan upload sekurang-kurangnya 3 ataupun 5 video-video. Walaupun tak ada orang tengok pun, tapi aku memang suka cerita ni. So aku saja je nak cerita, hopefully dapatlah kongsikan dengan korang semua, dan untuk tujuan menghiburkan lah, definitely. So aku mulakan siri yang baru ni dengan cerita daripada season 2 episod 8 yang bertajuk The Lateness of the Hour. So ceritanya bermula apabila ada seorang wanita yang bernama Jenna yang tinggal bersama dengan ibu bapa dia. So ibu bapa Jenna ni, diorang ni creative geniuses. Diorang ni kaya lah, sangat kaya, dan diorang ada 5 orang maid. Okay, 5 orang maid yang kerjanya berbagai-bagai lah dekat rumah yang besar yang diorang duduk tu kan. Ada tukang masak, ada orang gaji, tukang picit, chef, gardener pun ada. So memang lengkap semua. Jadi si Jenna ni duduk dengan diorang ni dah bertahun-tahun. Jadi Jenna ni perasan lah yang mak bapak dia dah terlampau bergantung sangat dengan orang gaji dia yang 5 orang tu. So one day masa Jenna tengah selak-selak album keluarga yang lama kan, dia cakap lah, kenapa orang gaji kita ni memang dah 20 tahun diorang kerja dengan kita, rupa diorang memang tak berubah ke? Dia tanya kat parents dia. Lepas tu parents dia macam, biasalah Jenna, diorang macam endah tak endah je lah kan. Jadi si Jenna ni pun macam hairan kat situ. So Jenna ni sukalah cari pasal, sebab dia dah tak suka semua orang gaji tu. Jadi dia sukalah cari pasal. Kadang-kadang dia saja panggil untuk macam demand attention. Kadang-kadang dia saja sepah-sepahkan air supaya orang gaji tu lap. Tapi orang gaji tu buatlah semua, sebab itu memang kerja diorang kan. Diorang buat, diorang ikut turut perintah. So si Jenna ni makin lama makin hari makin tak suka orang-orang gaji ni semua. Jadi suatu hari tu, dia dengan sengajanya dia sadung kaki orang gaji. So orang gaji tu pun daripada atas tangga tu dia jatuh, dia bergolek-golek. Tapi yang hairannya korang, orang gaji yang jatuh tu langsung tak cedera, tak ada bruises, tak ada luka, tak ada apa. And bila dia tanyakan kepada ibu bapa dia, barulah dia sedari yang orang gaji yang 5 orang yang diorang ada selama ni, yang selama 20 tahun ni kan, rupa-rupanya robot yang dicipta oleh ibu bapa si Jenna ni. Robot yang persis rupa diorang, perwatakan diorang, personality diorang seperti manusia biasa. Jadi si Jenna ni pun, yang duduk bertahun-tahun ni pun tak tahu yang kelima-lima orang gaji yang diorang ada ni rupanya robot. So bila tahu tu, si Jenna ni nak makin bertambah-tambah kebencian dia. Jadi dia bagi kata putus kepada ibu bapa dia. Dia kata, pilihlah, nak orang gaji ke nak saya. Kalau mak dengan ayah kata nakkan mereka ni semua, saya akan keluar dari rumah ni dan tak akan kembali. Jadi mak bapak dia sebab sayangkan Jenna, anak mereka, jadi dia orang pun setujulah untuk buang robot-robot tu. Well, actually tak adalah buang pun, tapi macam repurpose lah robot-robot tu buat benda-benda lain pula. Jadi sekarang ni tinggallah Jenna dan juga kedua ibu bapanya dekat rumah yang sangat besar. Hanya mereka bertiga. Si Jenna ni rasa gembira lah. Dia katalah, kan bagus kita tak ada robot-robot ni untuk
tunjukkan kita buat ini, buat itu, kan seronok. Ibu bapa dia pun macam, yelah Jena, asalkan Jena happy. Tapi Jena kemudiannya start bercerita lah pasal rancangan kehidupan dia untuk yang seterus-terusnya. Dia katalah dia nak travel, dia nak sambung belajar, dia nak kahwin, dia nak ada anak. Macam tu lah dia cerita pasal prospek hidup yang dia nak lah di masa akan datang. Tetapi yang agak menghairankan, ibu bapa dia macam tak berapa nak suka lah bila diorang dengar yang Jena ni nakkan benda-benda tu semua. Macam bagi diorang, apa yang ada sekarang dah cukup Jena, tak payah nak banyak-banyak. Jadi si Jena ni pun rasa hairan lah. Dan dalam kehairanan dia tu, dia pun selak lah lagi album gambar keluarga dia. Dan dia perasan dekat dalam gambar-gambar tu semua langsung tiada gambar dia semasa dia kecil. Like zaman remaja ke, zaman kecil ke, bayi ke, tak ada. So si Jena ni rasa muskil lah. Jadi dia tanyalah kepada ibu bapa dia. Dia kata, kenapa dalam gambar ni langsung tiada gambar-gambar saya semasa saya sedang membesar? Tengok gambar ni gambar tahun lepas, gambar ni gambar 2 tahun lepas, tapi tak ada gambar yang tahun-tahun sebelum tu. Jadi ibu bapa si Jena ni bila dengar tu, diorang macam tak tahu nak jawab apa. Jadi bila ibu bapa si Jena ni tak boleh nak jawab, si Jena ni pun macam dia mula tersedar sesuatu tau. Dia sedar yang, wait a second, Kenapa aku rasa macam ni? Kenapa aku... Dia mula questioning tau dia punya existence, you know, kehidupan dia. Dia mula persoalkan segala-galanya. Dan akhirnya si Jena ni sedar korang yang selama ni sebenarnya dia ni pun robot. Dia pun robot. Macam kelima-lima orang ni tu, dia pun robot juga. So si Jena ni mula tersedar. Dan apa yang lebih mengharankan si Jena ni, bila dia terhantuk tangan dia dekat ni kan, dekat tangga kan, dia tak rasa sakit. Dia tak rasa apa. Dia macam robot lah. Dia tak rasa sakit, tak ada rasa bruises ke apa benda, tak ada. Tapi ibu bapa dia cubalah explain. Dia kata, sebenarnya kami memang dah lama kahwin tapi kami tak ada anak. Jadi kami pun ciptalah kamu Jena supaya kamu boleh jadi anak kami. And Jena ni memang tak boleh terima kenyataan tu. Dia pun menjerit-jerit lah. Dia kata, I am a machine, saya adalah mesin. So dia macam basically she lost it, you know. And tidak berapa lama selepas itu, kita nampak lah yang ibu si Jena ni sedang diurut oleh somebody. And ibu dia kata, bagus, urut lagi, you know. Sebab dia punya bahu sakit kan. Dan bila kita tengok orang yang sedang mengurut dia tu sebenarnya turns out to be Jena sendiri. So kita boleh assume kat situ yang lepas dia ada, orang kata mental breakdown tu kan, basically I am a machine tu kan, bapak dia tak nak Jena sedih ke apa benda, dan diorang sendiri sedih. Jadi dia tukarkan memori si Jena ni supaya jadi salah seorang mate diorang. Sebab kalau ingat tadi kan 5 mate tu dah di repurpose jadi benda-benda lain kan. Jadi sekarang diorang tak ada mate. Jadi aku rasa sebab macam ni tau, daripada diorang bazirkan si Jena ni kan, lebih baik diorang repurpose si Jena ni jadi mate diorang, and tolonglah buat kerja-kerja rumah ataupun mengurut diorang. So itulah dia kesudahan cerita untuk Twilight Zone yang bertajuk The Lateness of the Hour. Now aku tahu korang mesti macam confused, like macam kejap, apa benda cerita ni, tak faham. So cerita dia mudah je. Basically Jena ni dengki menyampah, tak suka dengan robot-robot anime orang tu. Tapi turns out in the end dia sendiri pun robot. Jadi bila dia tak boleh terima kenyataan dia robot tu, mak bapak dia pun tukarlah dia jadi robot juga. Jadi robot pula, jadi orang gaji pula. Padamkan semua memori dia, kiranya reboot dia ni balik jadi orang gaji diorang dengan nama yang berbeza, bukan Jena lagi lah, nama lain. So cerita dia baik kat situ. Dan itu salah satulah cerita yang aku suka daripada siri ni. Sebab aku rasa dia macam, kita tak expect Jena tu robot sebenarnya, sebab dia nampak seperti manusia biasa. Dan juga samalah dengan mate-mate yang ada kat rumah tu kan. Kita ingatkan dia manusia, tapi rupa-rupanya bukan. Akulah personally, aku rasa macam mula mak bapak si Jena ni macam menyembunyikan sesuatu rahsia yang sangat dark. Rupa-rupanya rahsia itu adalah anak mereka, Jena, adalah robot. So itulah dia cerita pertama untuk Twilight series ni.
Hopefully korang suka. Kalau suka, macam biasalah, tinggalkan like, komen dan juga lagi bagus subscribe kat channel ni supaya aku boleh buat banyak konten. So terima kasih kerana telah menonton. Hopefully dapat jumpa korang lagi, and I guess I see you soon on my next one.